سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Terlebih dahulu mohon maaf di atas kelewatan kami bersiaran pada pagi ini kerana ada hal-hal yang tak dapat dielakkan. Antaranya ialah okey kejap ya. Antaranya ialah kamera saya ni. Okey. Baik, siapa bersama dengan kita admin pagi ni? Boleh kita paparkan mereka bersama dengan kita pada pagi ini? Kak Rohaya kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, tim MKS dan semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Rohaya, terima kasih kerana setia bersama dengan kami pada setiap hari Selasa pagi. Alhamdulillah.
Ada juga bersama kita Kak Johara Ali di situ. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Johara. Liza, kita ada Liza Aziz. Okey. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tak lupa juga Kak Nur yang sentiasa juga bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Selamat pagi dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih Kak Nur di atas doanya. Zahira juga ada dengan kita pada pagi ini. Zahira. Okay, Assalamualaikum Ustazah Sakinah, jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Zahira. Selamat pagi. Love. Okay, love Zahira. Semoga Ustazah sihat. Amin. Mudah-mudahan ya. Oh, Cik Salimah ada. Awal Cik Salimah ya masuk hari ni. Selalunya hujung-hujung. Okey, Cik Salimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Salimah. Mudah-mudahan sihat ya Cik Salimah di situ. Kita juga ada Kak Zah. Okey. Kak Aisyah. Sorry ya, tak boleh baca semua. Ana di sana. Okey, Ana. Terima kasih Ana. Dan juga Kak Mas kita. Cak Doktor. Morning Doktor. Apa khabar Kak Mas? Mana awak pergi macam dah lama tak nampak? Ke manakah anda menghilang? Okey. Baik, Muslimah yang saya kasihi, pada pagi ini kita akan membaca ataupun kita akan mengkaji muka surat yang keberapa. Boleh letakkan di ruangan komen supaya teman-teman kita yang lain dapat mengikuti. Okey. Kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ini, sambungan perbincangannya. Subhanallah, kelam kabut ya kita pagi ni tak terurus. Muka surat berapa Zahira? 260. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 260. Kak Noh, muka surat 260, muka surat Ustazah lain ya. Lah. Sempat dia gelakkan saya gitu-gitu. Alah, Kak Noh tahulah muka surat kita lain. Okay. Cik Salimah. Okay, Cik Salimah biasanya muka surat dia sama tau dengan saya. Muka surat 269. Tengok. Selain ni Cik Salimah. Oh, betul lah, betul. Okey. Tapi okey, tak apa nanti ni. Ana kata 260. Okey. Liza pun 260. Okey, maknanya majoriti Majoriti kata muka surat 260. Muka surat Saza saja yang lain. Muka surat Cik Salimah 269 ya di situ. Terima kasih admin kerana keluarkan slide saya. Saya lupa dengan slide kita yang ada di belakang tabir. Sebentar. Macam mana ni? Okey, Kak Ana. Semua lupa Ustazah. Baik. Kita masih lagi bincangkan poin kita yang E. Hukuman yang Allah tetapkan atas dosa. Cuma saya nak masuk ke halaman 270. Okey, 270 bermula dari perenggan kehidupan yang sempit di dunia. Sila cari, kalau Cik Salimah, saya rasa Cik Salimah boleh terus buka muka surat 270 di perenggan yang kedua Cik Salimah. Okey, paragraf yang kedua di situ. Saya nak mula daripada perenggan tersebut. Sila lihat rakan-rakan yang lain tadi muka surat 260 tadi kan. Sama tak? Di mana kedudukan paragraf itu? Mungkin boleh letakkan kembali di ruangan komen. Saya nak mulakan perbincangan dari paragraf kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzakh dan pada hari kiamat. Bagaimana? Ada jawapan? Masih lagi ya muka surat 260. Macam mana? 269 or 260? No, 269 or 260? Okey, Cik Salimah betul lah. Cik Salimah 270. Masih 260, paragraf yang ketiga. Okey. Liza macam mana? Liza silap ke ataupun okay, saya ambil majoriti di sini muka surat 260, perenggan yang ketiga. Okey, kita lihat di situ. So kita ada dua muka surat. Sama ada 260 atau 270. Jika jemaah memiliki kitab
yang mana muka suratnya 260. Sila lihat paragraf yang ketiga, dan jika siapa yang sama muka suratnya dengan saya iaitu 270, sila lihat di perenggan kita yang kedua. Baik, kita akan mulakan pengajian dari perenggan tersebut. Okey, bismillah. Kita baca ya sedikit dulu, nanti saya akan syarahkan. Baik. Kita lihat di sini. Kehidupan yang sempit di dunia disebutkan kepada kita ada 3. Sebab pada minggu lepas, tak silap saya, kita ada bincangkan tentang azab yang ketujuh yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka yang melakukan dosa dan tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketujuh ialah makar Allah. Kan? Makar Allah ini Allah Subhanahu Wa Taala kenakan, timpakan kepada mereka yang tidak mahu bertaubat kepada Allah untuk 3 keadaan, iaitu dunia, alam barzakh dan juga akhirat. Jadi kita ada kehidupan yang sempit Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka itu dengan 3 keadaan ini ataupun 3 kehidupan mereka. Baik, kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzakh dan pada hari kiamat adalah konsekuensi lazim. Maksudnya situasi yang biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa? Bagi orang yang berpaling dari peringatannya, iaitu mereka yang tidak mahu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang melanggar perintah-perintah Allah, mereka yang menolak syariat kan, mereka yang cuba mencabar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan untuk diri kita ini. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka, ini adalah sesuatu yang lazim. Lazim tu maksudnya biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka dengan kehidupan yang sempit di dunia, alam barzakh dan juga akhirat. Yang diturunkan kepada Rasulnya, maksudnya peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita melanggar, kita berpaling, kita tidak mahu mentaati semua yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan keadaan ataupun kehidupan yang sempit dunia, alam barzakh dan akhirat. Maka di sini dia kata mata tidak akan puas untuk mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan kehidupan yang sempit di dunia, alam barzakh dan akhirat. Mata mereka adalah mata yang tidak pernah puas. Ada sahaja yang silapnya. Ada sahaja yang tak kena di mata mereka, yang mereka nak lawan, yang mereka nak cabar, yang mereka nak berpaling darinya, iaitu tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata di sini, untuk orang ini juga hati mereka tidak akan tenang. Dan jiwa mereka tidak akan tentram, melainkan dengan ilahnya yang berhak diibadahi. Jadi senang kata begini ya muslimah, kita dalam hidup ini bila kita inginkan jiwa yang tenang, yang tentram, mata yang sentiasa puas bila kita melihat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita dalam kehidupan kita ini, syaratnya satu, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dia kata siapa yang matanya rasa gembira kerana Allah, nescaya maaf saya tertinggal line satu. Semua yang diibadahi selainnya adalah batil. Semua yang kita sembah selain Allah, ia adalah batil. Maknanya ia adalah salah. Kita tidak boleh. Kita lihatlah ya pada pegangan kita sebagai seorang muslimah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita beriman kepada keseluruhan syariat kita ini. Dan kita taati Allah,
tinggalkan larangan Allah. Dia begitu ya, diri kita sebagai seorang muslimah. Tetapi jika sekiranya dalam hidup ini kita menyembah selain Allah, kita tak beribadah kepada Allah, bermakna kita melakukan perbuatan-perbuatan yang batil. Batil maksudnya salah. Ya, perbuatan yang salah. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan lagi maksud daripada perkataan itu. Dia kata, siapa yang matanya dia rasa gembira kerana Allah, nescaya semua mata akan senang dengannya. Dalam hidup kita ni ya muslimah, bila kita rasa senang, kita melihat setiap sesuatu, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Kita melihat dengan mata yang bahagia, mata yang, uh, mata ni dia selalu kan kita kata daripada mata dia akan turun ke hati kita, betul tak? Jadi bila kita lihat sesuatu, hati kita rasa senang, hati kita tenang, dia tidak ada rasa sakit hati, dengki dan sebagainya, maka di sini orang yang memiliki mata yang begitu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa tadi? Orang itu semua mata akan senang kepadanya. Maknanya kalau kita melihat teman kita dengan pandangan yang tenang, maksudnya kita tak ada rasa benci kepada dia, kita tak ada rasa sakit hati, jealous, dengki, rasa macam nak okey, rasa macam nak okey, itu pandai-pandai sambung sendiri ya. Kalau begitu keadaan kita ya, kita tak ada rasa semua itu, insya-Allah siapa sahaja yang ada di sekitar kita akan memandang kita dengan pandangan yang baik. Walaupun saya tak nafikan ya, tak semua orang akan suka kepada kita. Okey, kita baik macam mana pun, ini kita panggil sebagai fitrah ataupun sunnah kehidupan kita ya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam hidup kita ini. Kita baik macam mana sekalipun, memang betul, ramai akan sayang kepada kita, tetapi kita tak boleh paksa semua orang suka dengan kita. Dia mesti biasanya ada satu, dua ke 100 orang yang tak berapa berkenan dengan kita, yang tak berapa suka dengan kita. Okey, tak apa, abaikan sahaja. Kita fokus kepada mereka-mereka yang okey dengan kita. Ya, barulah hidup kita ni tenang, aman dan damai. Abaikan saja makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk yang ada rasa tak suka ke, manusia-manusia yang toksik ni ya, biarkan mereka tu. Jangan ambil pot untuk mereka. Biarkan mereka tu, kita jangan ambil pusing lah dengan orang-orang yang begitu, nanti kita yang pusing, okey? So kita biarkan saja mereka. Okay, biarkan saja mereka, kita fokus kepada apa-apa yang baik, mereka yang support, mereka yang baik dengan kita, okey, semua ini. Dalam keadaan yang begini ya muslimah, kita lihat, apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Dia kata, sedangkan siapa yang dia tidak senang dengan Allah, okey, maknanya dia tak senang dengan syariat, hukum hakam, kan? Tak suka, kenapa kena solat? Kenapa orang perempuan wajib pakai tudung? Macam tu kan? Kenapa okey, sensitif ke tak saya cakap kenapa perempuan tak boleh dengan perempuan? Macam tu kan? Kenapa lelaki tak boleh dengan lelaki kan? Ni semua fitrah kita suka. Dalam agama kita ada guidelines, okey, ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang kita tidak boleh buat untuk memandu kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dia kena ingat gini satu je lah ya muslimah, hidup kita ini Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Allah itu dia maha segala-galanya. Allah maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya. Jadi setiap sesuatu berkaitan dengan syariat ini ya, jika kita lihat kembali ataupun bila kita muhasabahkan kembali berkenaan dengan syariat kita ataupun hukum hakam syariat kita, semuanya adalah bagi kepentingan, maksudnya bagi kebaikan, kepentingan bukan kemaslahatan. Senang, itu ayat tu lebih cantik. Kemaslahatan kita sebagai seorang hamba, bagi menjaga jiwa, nyawa, akal kita, keturunan, harta, maruah. 5 perkara ini. Okey, kenapa sesuatu hukum itu biasanya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, ia pasti ada berkaitan dengan 5 perkara itu. Jiwa, akal, harta, keturunan
dan maruah diri kita. Rasanya begitu. Lihatlah apa-apa saja hukum. Okay, kenapa Allah kata gini tak boleh mungkin dia ada kena-mengena dengan maruah diri kita, untuk menjaga kesucian diri kita, kan? Untuk contoh kita kata, kenapa zina perkara yang haram? Untuk menjaga iffah, iaitu kesucian diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Jauhi perkara-perkara yang jijik, perkara-perkara yang tak baik dalam hidup ini, yang boleh mencemarkan nama baik keluarga, yang boleh mencemarkan keturunan, yang boleh buat, bayangkanlah kita kalau semua orang ni tak tahu bapa dia siapa, mak dia siapa, kan? Tak tahu adik-beradiknya siapa, boleh berkahwin antara satu sama lain, tak tahu tiba-tiba, oh rupanya adik-beradik. Dia tak tahu kan macam tu kan? Sebab tu kenapa zina tidak dibenarkan. Ini ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita perlu fikirkan dengan lebih jauh. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan sesuatu dengan saja-saja. Kerana Allah itu Maha Bijaksana. Okey, Allah itu Maha Bijaksana. Jadi kita ni kalau sebagai hamba, kita melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu dengan mata yang tidak senang. Maknanya kita tak suka. Kenapa tak boleh berzina? Kenapa tak boleh mencuri? Kenapa tak boleh duduk dengan lelaki yang bukan mahram satu rumah contoh kan? Kenapa semua nak kena ada batas ni? Kenapa semua ni? Leceh pe. Kita cakap macam gitu kan? Okey. Kalau begitu keadaan kita di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini. Pastinya, okey, orang yang begini akan tersayat-sayat kerana dunia dengan penuh penyesalan. Mungkin kita nampak dia macam okey. Okey, macam okey, macam bahagia je, macam tak ada apa-apa je, okey je hidup dia, tak pun Allah kenakan petir ke apa kat dia dalam keadaan dia buat musibah, buat musibah pula. Keadaan dia buat maksiat tu kan, tak ada pula Allah kenakan dia petir. Okey je, tengok dia bahagia, happy je jalan dalam keadaan yang senang, linang, tersenyum, gembira, dengan hati yang lapang kita nampak begitu. Tapi sebenarnya jauh, bagi saya jauh di sudut hati itu, kan, ada sesuatu yang tak settle. Ada sesuatu yang tak settle. Maknanya dia melawan sesuatu yang fitrah. Dalam keadaan yang begini ada hal yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala berikan jauh di sudut hati dia. Yang mungkin dia tak perasan. Yang mungkin dia tak perasan. Seperti di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata, pasti hati orang yang begitu sebenarnya dia tersayat-sayat. Maksudnya terhiris-hiris. Okay? Kerana dunia dengan penuh penyesalan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang kehidupan yang baik. Ya, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah datangkan kepada kita dengan satu ayat Al-Quran. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Okay, dalam kitab kita ada, Muslimah, boleh sila lihat dalam kitab masing-masing. Jika mereka yang tidak memiliki kitab, boleh sila buka Al-Quran untuk lihat surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, Allah berikan kehidupan yang baik sebagai anugerah kepada orang yang mukmin, iaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehidupan yang baik siapa? Kita lihat di sini dalam ayat ini secara jelas mengingatkan kepada kita firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah kata man amila salihan. Siapa yang beramal soleh min dzakarin wa au untha. Tak kira sama ada mereka itu di kalangan lelaki maupun wanita. Wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Kita faham daripada penggal ayat itu ya. Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka yang beramal soleh tidak kira di kalangan lelaki dan wanita. Dengan syarat yang beramal soleh ini di kalangan lelaki maupun wanita itu, dia adalah orang yang mukmin, mukminah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang beramal soleh tersebut, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan
berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Okay. Walanajziyannahum, bukan itu sahaja. Allah janji di sini, pertama, orang yang beramal soleh, kita ni muslimah, kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya tanpa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Saya nak ingatkan, jangan pakai tangkal, jangan jumpa bomoh, jangan baca horoskop, jangan percaya kepada benda-benda yang tahyul, jangan buat hal-hal yang percaya kepada tiarah, okay, yang good luck, bad luck ini semua benda yang syirik ya, tinggalkan. Lalu kita beramal soleh dalam keadaan yang kita bersih daripada hal-hal yang syirik. Kita beriman kepada Allah tadi kan? Allah pertama, Allah berikan kepada kita dengan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Bukan itu sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala di sini Allah kata apa? Walanajziyannahum, dan akan kami berikan balasan, iaitu ganjaran kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hidup kita ni yang muslimah, kita buat satu amalan. Kita perlu yakin Allah yang memberikan balasannya dengan sebaik-baik balasan. Kita cuma tahu Allah akan berikan kepada kita dengan pahala. Tetapi pahala yang bagaimana, balasan yang bagaimana, ganjaran yang bagaimana, itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi janji Allah itu pasti. Di sini Allah kata apa? Kami akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Kita solat sekarang ini, solat itu adalah perkara yang baik. Untuk diri kita, jiwa kita, ketenangan diri kita, dan orang yang solat biasanya, saya kata ya, biasanya, walaupun tak semua, okay? Biasanya dia akan memperlihatkan dirinya sebagai seorang muslimah yang solehah. Okay? Dia akan memperlihatkan dirinya dan kita nampak baik orangnya. Kerana dia adalah orang yang melaksanakan solat, tiang agama. Ya begitu. Baik kan? Ciri-cirinya semua baik. Allah Subhanahu Wa Taala janji, untuk orang yang begini Allah akan beri lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Manusia melihat dia dengan pandangan yang baik kerana dia adalah insan yang melaksanakan perintah Allah, Allah akan berikan lebih baik lagi. Okay. Jiwa dia tenang, ketika dia solat, Allah akan berikan lebih lagi ketenangan kepada dia. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Jangan tanya saya. Wallahu a'lam. Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan di kalangan para ulama selalu kata, kalaulah balasan yang terbaik, yang lebih baik daripada segala-galanya, pastinya itu adalah balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pun tahu juga syurga ini dia ada berbagai tingkat kan, ada level yang tersendiri. Itu semua di atas rahmah dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni yang penting begini muslimah, buat amal soleh sebanyak-banyaknya. Itu saja. Okay? Buat amal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan kedekut dengan Allah. Okay? Jangan kedekut dengan Allah kerana Allah tak pernah kedekut dengan hamba-Nya. Kita nak baca Al-Quran, baca banyak-banyak. Ya begitu. Ikut kemampuan jugalah ya. Banyak yang macam mana ikut. Kalau saya punya banyak, banyak saya lain. Okay? Kalau muslimah-muslimah yang lain, dia punya banyak, mungkin satu page dipersilakan. Okay? Mungkin kalau bagi muslimah, ada muslimah yang lain kata, saya kalau paling banyak pun Ustazah setengah muka surat. Okay, tak apa. Dipersilakan. Kalau mungkin ada orang kata, oh yang paling banyak Ustazah, saya cuma 3 muka surat. Tak apa. Ikut yang paling banyak tu ikut kepada definisi diri ataupun kemampuan diri masing-masing. Kalau saya punya banyak, jangan ikut saya punya banyak lah ya. Tak terbuat nanti kan. Kalau Ustazah Sakinah punya banyak, kau jangan ikut dia punya banyak. Nanti kan kau terduduk pula. Menangis kau tak buat kan. Nyaya gitu. So kita ikut. Kita ni nak beramal ikut kepada kemampuan kita.
maksud saya beramal daripada sudut yang sunnah ya, yang sunnah. Yang wajib tu jangan ikut kemampuan lah. Kalau ikut yang wajib, solat tu wajib. Ustazah, saya cuma mampu solat Zuhur je Ustazah. Yang lain semua saya tak mampu. Ustazah kata amal ikut kemampuan lah. Tak boleh begitu ya. Jangan salah faham pula maksud saya. Ikut kemampuan di sinilah untuk hal-hal yang tadilah. Contoh solat sunat kita, okay, baca Al-Quran, berzikir, hal-hal baik yang lain. Tapi kalau yang wajib, wajib itu kena buat. Jangan ikut kepada kemampuan. Baik Muslimah. Saya ingin bawakan pendapat-pendapat yang dikeluarkan ataupun pentafsiran yang dibawa oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini. Okay, mungkin boleh dicatat pada buku nota masing-masing ataupun pada buku yang ada di situ. Baik, di sini kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik. Allah kata, orang yang beriman, tidak kira lelaki ataupun perempuan, bila mereka beramal soleh, kami akan berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Ayat ini kita datangkan ialah kerana kita kata tadi, mereka yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan memperoleh kehidupan yang sempit di dunia, alam barzakh dan juga akhirat. Berbeza ataupun sebaliknya kita lihat di sini. Orang yang mana mereka itu dia melakukan amal soleh yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Maknanya dia opposite. Okey, kalau tadi dia dapat kehidupan yang sempit, mereka yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, yang betul-betul ya ikhlas dalam beragama ini, yang tidak berpaling dari syariat Allah ini, Allah berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, kita lihat begini Muslimah. Dia datangkan kepada kita dengan penjelasan daripada di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama salaf yang lain yang mana dia kata diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi. Okey, dia kata apa? Dan sejumlah ulama lainnya bahawa mereka mentafsirkan kehidupan yang baik tersebut dengan rezeki yang halal. Ini yang pertama. Ada yang kata, antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata dan juga sejumlah ulama yang lain ya, bila mentafsirkan tentang ayat ini, orang yang beramal soleh beriman kepada Allah itu, bila Allah berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik, bermakna Allah berikan kepada mereka dengan rezeki yang halal. Itu maksud yang pertama. Dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ini juga di kalangan sahabat Nabi, bahawa dia mentafsirkan dengan qanaah. Dia mentafsirkan dengan qanaah. Qanaah tu maknanya kita sentiasa rasa puas, rasa cukup dengan apa yang kita ada. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan jumlah rezeki yang begini, alhamdulillah, kita rasa cukup. Kita rasa cukup dengan itu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan tempat tinggal yang begini, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya saya ada tempat tinggal. Dirasa puas, dirasa cukup. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan anak yang begini, okey? Sebab kadang kita ada expectation kita ya terhadap anak-anak ni kan, okey? So anak kita beginilah. Dia tak boleh jadi macam anak orang lain. Alhamdulillah. Ini qanaah namanya. Kita rasa inilah yang Allah berikan kepada saya terima dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Alhamdulillah. Beginilah keadaannya. Itu kehidupan yang baik. Kerana kita ni ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita rasa puas ya, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita rasa lega dan kita rasa cukup. Ini semua Allah berikan kepada kita, hidup kita tenang. Ini dinamakan sebagai kehidupan yang baik. Okey, baik. Itu pendapat yang kedua. Kalau kita lihat pendapat daripada Ali bin Abi Talha ya. Ini pendapat yang ketiga. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia masih juga mengambil pendapat daripada Ibn Abbas bahawa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Okey, pendapat yang ketiga kata apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan dalam kehidupan dia di dunia, alam barzakh dan juga akhirat. Kita juga ada pendapat daripada ulama-ulama yang lain, contohnya Hasan Al-Basri, Imam Mujahid, Qatadah, yang mana mereka berkata kehidupan yang baik hanya dirasakan di syurga. Itu yang keempat ya, kehidupan yang baik hanya dirasakan di syurga. Kita ada pendapat yang kelima yang mana menyebutkan daripada Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak kata untuk pendapatnya yang kelima di sini,
Yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik ialah rezeki yang halal dan dapat menunaikan ibadah selama di dunia. Itu juga rezeki kita. Okey, kehidupan kita yang baik. Kalau kita dapat melaksanakan segala perintah Allah, kita dapat beribadah kepada Allah ketika kita hidup, ini adalah kehidupan yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Allah berikan kepada nikmat kita rasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pendapat yang sama daripada Ad-Dhahak lagi, okey, masih lagi daripada pendapat beliau, dia mengatakan bahawa kehidupan yang baik ialah ketika mengamalkan ketaatan dan rasa tenteram dengannya. Jadi kita ada 6. Ada 6 pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah daripada pendapat-pendapat di kalangan para sahabat dan juga di kalangan ulama salaf itu tadi bagi kita memahami apakah maksud kehidupan yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba apabila dia itu beramal soleh dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi. Okey, kita ambil poin-poin pentingnya daripada penerangan tersebut. Kehidupan yang baik yang pertama, kita boleh faham ia sebagai rezeki yang halal. Pertama. Yang kedua di sini, kita faham ia juga sebagai kehidupan yang qanaah, iaitu merasa cukup dengan kehidupan kita. Seterusnya yang ketiga, kebahagiaan. Yang keempat ialah kehidupan yang baik hanya dirasakan oleh seseorang di syurga. Ini pendapat daripada Imam Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah. Seterusnya yang kelima, pendapat Ad-Dhahak. Beliau mengatakan bahawa kehidupan yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba apabila dia beramal soleh dan beriman kepada Allah, dalam keadaan beriman kepada Allah itu, Allah berikan kepada dia dengan rezeki yang halal. Ini sama ya sebagaimana pendapat kita yang pertama tadi ya. Rezeki yang halal dan dapat menunaikan ibadah dalam selama mana dia itu hidup. Yang keenam di sini masih lagi pendapat daripada Ad-Dhahak, Imam Ibn Katsir rahimahullah memetik pendapat dia. Dia mengatakan bahawa kehidupan yang baik apabila kita ni sebagai seorang hamba dapat mengamalkan ketaatan dan rasa tenteram dengan ketaatan yang kita laksanakan. Contoh, mungkin di sini ya, kita baca Al-Quran, kita rasa tenang ketika membaca Al-Quran. Kita solat, kita tenang dengan amalan itu. Kita berzikir, kita tenang dengan amalan tersebut. Kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita tenang dalam keadaan melaksanakan bakti kita kepada kedua ibu ayah kita. Just demikian. Maknanya amal baik kita yang kita lakukan, ia mendatangkan ketenangan dalam kehidupan. Inilah yang kita kata kehidupan yang baik. Allah anugerahkan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi begini ya muslimah yang boleh kita fahami secara keseluruhannya daripada ayat ini. Kita kalau nak dapatkan kehidupan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kiralah ya, kita nak ambil pendapat yang mana satu daripada keenam-enam pendapat yang dikeluarkan dalam pentafsiran Imam Ibn Katsir rahimahullah itu tadi. Kita yang penting kalau dalam hidup ini kita nak dapatkan kehidupan yang baik, ketenangan jiwa kita, hati yang tenteram. Kita ni alhamdulillah dah jadi seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslimah yang beriman kepada Allah. Yang kedua, okey, lihat bagaimana amal soleh kita. Perbaiki lagi amal soleh kita. Ya, kalau kita kurang, mantapkan lagi. Kalau kita dah mantap, okey, mantapkan lagi. Ya, dia begitu keadaan dia. Okey, jangan makin kurang, makin kurang, makin kurang. Kalau makin kurang ni maknanya susahlah ya. So kita kalau boleh bila kita dah belajar tentang ayat ini, tentang pentafsirannya lagi ya, surah An-Nahl ayat 97 itu, makin mantap lagi motivasi diri kita untuk beramal soleh. Dan sekali lagi saya ingatkan amal soleh itu ikut kepada kemampuan masing-masing tapi jangan melampau. Ya, jangan melampau maksudnya jangan kita buat sesuatu yang di luar, di luar batasan. Contoh kan, saya pernah datangkan hadis Nabi SAW di mana ada 3 orang lelaki yang datang ke rumah isteri-isteri Nabi untuk mencari tahu. Dia nak tahu, nak korek-korek rahsia. Nabi ni beramal macam mana?
Dia tanya kepada semua isteri Nabi, macam mana ya Nabi beramal dekat rumah macam mana ya? Biasalah kalau kita, mungkin kan ada mereka ni bimbang, mungkin ada amalan yang Nabi buat tu Nabi tak beritahu kita kan. Biasalah orang suka secret-secret macam tu kan. Ada amalan yang Nabi buat tu Nabi tak bilang kita ke macam mana kan. Mungkin Nabi nak buat untuk diri dia sendiri, okey, begitu. Tapi tak bolehlah. Nabi SAW tidak begitu ya. Nabi ni adalah seorang yang amanah, tabligh. Maknanya ini sifat para nabi. Mereka ni ada kewajipan untuk menyampaikan. Jadi tidak ada yang disembunyikan daripada kita umat Nabi SAW. Semua disampaikan kepada kita tentang agama ini, tentang amalan ataupun ibadah. Jadi di sini bila mereka ni dah cek-cek, dah tanya dengan para isteri Nabi semua kan, mereka kata apa? Sama je macam biasa je. Nabi beramal ataupun apa yang kita nampak selama ini, Nabi beramal soleh, Nabi solat, Nabi puasa, apa yang Nabi tunjukkan kepada kita, itulah juga yang diceritakan oleh para isteri Nabi SAW kepada kita. Dan mereka pun kata apa? Nabi ni adalah insan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Siapalah kita ni? Kita kena buat lebih daripada Nabi. Itulah ada orang lelaki yang pertama kata dia kata kalau gitu aku nak jadi orang yang puasa dan aku tak nak berbuka untuk setahun begitu kan. Kemudian lelaki yang kedua kata apa, kalau gitu aku nak solat malam, tak nak tidur, dia kata begitu. Yang ketiga apa, kalau gitu aku tidak mahu mendekati wanita-wanita, maknanya dia tak nak kahwin dalam hidup dia. Okey, dia kata sedemikian. Dan Nabi SAW pun uh, dapat tahu tentang plan lah ataupun apa yang nak dilakukan oleh 3 orang lelaki ini. Lalu Nabi SAW bertemu dengan mereka. Nabi pun tanya kepada mereka, adakah anda ni semua, kalian inilah orang yang berkata begini dan begini? Maknanya yang mana kau kata engkau nak solat sepanjang malam, tak nak tidur, engkau nak puasa sepanjang tahun, tak nak berbuka, engkau ni tak nak berkahwin, okay? Adakah engkau kata begitu? Nabi kata, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi, Nabi kata tetapi Nabi ingatkan kepada mereka dan kita semua ni, ini yang saya nak kata, amalan ni jangan melampau. Ikut kepada kemampuan dan ikut kepada apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Nabi ingatkan kepada mereka, aku adalah hamba Allah yang paling bertakwa kalau nak dibandingkan di kalangan kalian ini. Okey, daripada kita, kalau nak dibandingkan dengan kita ni semua, Nabi adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Tetapi Nabi kata, Nabi ingatkan kepada kita, namun aku adalah orang yang solat malam, tapi aku tidur. Maknanya Nabi rehat. Aku adalah orang yang berpuasa, tapi berbuka. Aku adalah seorang lelaki yang bernikah. Maknanya berkahwin dengan wanita. Ya, begitu. Lalu Nabi kata apa? Man raghiba an sunnati. Siapa yang benci terhadap sunnahku, bukanlah di kalangan umatku. Bukanlah di kalangan aku, Nabi kata. Mana bukan di kalangan umat aku. Jadi apa yang Nabi buat, daripada sudut amalan yang Nabi tunjukkan, itu adalah pengamalan yang benar. Makanya kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslimah, bila kita nak beramal ini, kita mengikut kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Jangan kita memandai-mandai. Sebagaimana lelaki yang 3 tu kan. Jadi maknanya bila kita nak beramal soleh ini, ikut kepada kemampuan kita, jangan melampau-lampau sehingga kita cuba mencabar. Ataupun kita nak challenge Nabi SAW lah. Tak apa, Nabi tak buat, aku nak buat. Kan macam itu. Dia tak boleh sedemikian. Kerana kena ingat begini ya, ibadah, amal soleh, dia adalah sesuatu ibadah, maksud saya ibadah yang lebih kepada solat, okay? Lebih kepada baca Quran, puasa, ni semua ya, sedekah, berkorban. Ini semua adalah ibadah yang khusus untuk Allah. Apa pun yang kita sebut ia ibadah, ibadah ini dia milik Allah. Sebab itu amal ibadah kita kalau kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana manusia, kita buat kerana kita nak mendapatkan pujian manusia, Allah tak terima. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, mereka yang buat amal-amalan ini, amal-amal soleh, kalau dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti Allah suruh kita cari orang yang kita nak tunjukkan sangat tu amal kita tu kan, minta pahala daripada mereka.
Mana nak cari tu? Mana nak cari tu? Tak tahulah nak cari mana ya. Betul. Kita pun tak tahu nak cari mana dekat padang mahsyar ni. Cari siapa ya tak tahu. Kita tak tahu kita nak tunjukkan kepada siapa. Lagi-lagi sekarang ya, kita ni dalam keadaan yang social media, kan betul tak? Kita buat amalan mungkin saya kata tak semua orang ya yang menunjukkan amalan tu dia buat kerana manusia, tidak. Ia bergantung kepada amalan niat masing-masing ya. Mungkin kalaulah ada orang itu dia buat amalan ini untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia supaya puji dia bagus dan sebagainya, di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala sudah dicari. So kalau kita letak dekat social media kita, apa ramai yang tengok, kan? Apa ramai yang tengok, macam mana kita nak cari siapa semua ni? Kan? Siapa followers kita, siapa aku nak cari semua ni? Macam mana nak cari? Dia tak mungkin dapat cari. Sebab itu amalan ini penting dibersihkan niatnya tu tadi, agar ia dibuat khas ataupun dibuat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu saya dah terangkan ya tadi berkenaan dengan amal soleh kita ikut kepada kemampuan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berbalik kepada kitab kita di sini ya muslimah, kita lihat kembali kitab kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin, kita baca di bawahnya di situ kan, surah An-Nahl ayat 97, bawahnya ada penerangan sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin ganjaran orang yang beriman dan beramal soleh berupa kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Di dunia serta ganjaran yang baik pada hari kiamat. Mereka mendapat dua kehidupan yang paling baik, bahkan mereka hidup di dua negeri yang semisal dengan ayat di atas adalah firman-Nya. Jadi sekarang kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah ya muslimah, hidup kita yang kita tahu dunia dan akhirat. Walaupun kita ada tempat persinggahan kita sebelum itu ialah alam barzakh sebagai satu tempat perhentian RNR ya. Is it RNR? Okay, boleh lah. RNR ataupun tempat kita stop di situ kan untuk kita menuju negeri akhirat. Jadi kita yang penting sekarang kita ada dua, dunia akhirat. Dunia dan akhirat ini kalaulah tadi kan amalan kita baik, kita akan dapat kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Okay, kita ada firman Allah masih lagi dalam surah An-Nahl tetapi pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Waladarul akhirati khair. Walani'ma darul muttaqin. Ya, maksudnya di situ, okey, kita lihat maksudnya orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat iaitu negeri akhirat kita adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ini bagi saya dia merupakan satu ayat yang menguatkan surah An-Nahl ayat yang ke-97 tadi. Bila mereka yang beriman dan mereka beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik, dan saya juga dah berikan dengan pentafsiran daripada Imam Ibn Kathir dengan 6 pentafsiran yang dikeluarkan ataupun disenaraikan oleh beliau dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim. Dan kita lihat di sini pada satu lagi ayat yang lain, masih lagi dalam surah yang sama, iaitu surah An-Nahl ayat yang ke-30 di situ. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan orang yang dia buat baik di dunia. Okey, dia buat baik di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia dengan balasan yang baik, iaitu ketika dia hidup Allah berikan yang baik-baik untuk dia. Namun kita nantikan ada kehidupan di akhirat. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan kepada kita yang beramal soleh itu tadi. Di akhirat kelak Allah akan berikan dengan sesuatu yang lebih baik. Okey, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Baik, di sini ada lagi satu ayat Al-Quran ni, saya tak letakkan di slide saya, boleh lihat dalam surah Hud ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di situ, Allah kata apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, nescaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik
terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jadi kita lihat begini. Ayat kita yang ketiga dalam surah Hud ini ya, sesuatu yang bagi saya cantiklah, dia melengkapkan. Kalau daripada tadi kita kata kan, orang yang beriman, beramal soleh, dia buat perkara-perkara ini, Allah berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik, kemudian kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat sebagaimana surah An-Nahl ini ya, ayat yang ke-30. Bila kita masuk dalam surah Hud, ayat yang ketiga di sini, kita lihat kan hidup kita ni dia dalam kita beramal soleh ni kan, kita akan ada je slack kita tau, terplan out je kan. Maknanya ada dosa kita buat dalam hidup ini, kadang-kadang kita sengaja ataupun kita tak sengaja. Okey, tetapi Allah ingatkan dalam ayat ini, kalau kita jadi hamba Allah yang bertaubat. Okey, dia sebutkan begitu. Kalau kita ni buat dosa, kita ada buat salah kan, kita bertaubat kepada Allah, kita kembali ke pangkal jalan, di situ Allah masih lagi berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik, ganjaran yang baik. Yang penting nak bertaubat ataupun tidak kepada Allah. Menyesal tak dengan dosa? Nak buat lagi tak dosanya? Apa tu, ada rasa bersalah tak dengan dosa itu? Ada rasa nak berhenti ke tidak? Ni yang penting begitu. Kalau kita ada rasa yang sedemikian lalu bertaubat kepada Allah, Allah tak sia-siakan taubat kita. Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan berikan ganjaran yang sama sebagaimana ayat yang ayat yang ke-97 dan juga ayat yang ayat ke-30 dan 97 dalam surah An-Nahl itu tadi. Allah tetap berikan kepada kita dengan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Okey, yang penting bila dah buat maksiat itu, dia mesti bertaubat. Kalau orang yang tak nak bertaubat, itulah yang Allah berikan kepada dia dengan kehidupan yang sempit. Dunia, alam barzakh dan akhirat. Baik, di sini ya muslimah kita lihat dalam perenggan yang berikutnya. Orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik mendapat kemenangan dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Mereka mendapat kehidupan yang baik pada kedua negeri tersebut. Dijelaskan kepada kita. Sesungguhnya ketenangan jiwa, kegembiraan, kelazatan, ketenteraman, kelapangan cahaya dan keselamatan hati dari syahwat yang diharamkan serta syubhat yang batil. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan dunia tidak dapat dibandingkan dengannya. Dahulu, sebahagian orang yang telah merasakan kelazatan berkata, sekiranya para raja beserta keturunannya mengetahui apa yang kami rasakan, tentulah mereka akan merampasnya dari kami dengan pedang. Apa maknanya tu? Faham tak? Faham tak maksudnya? Kalau raja ni tahu yang kita ni orang bawahan ni hidup tenang, aman damai kan. Kalau mereka boleh rampas, mereka akan rampasnya dari kita dengan pedang. Sebab raja ni biasanya hidupnya tak aman. Begitulah ni ayat orang lama-lama kan. Tak tahulah raja sekarang macam mana. Tapi raja ni biasanya hidupnya tak aman kan. Walaupun dia dikelilingi dengan kesenangan, kita nampak, dengan kekayaan. Tapi ada je problem dia kan. Ada je masalah yang mereka hadapi. Kebiasaannya lah di sini dalam pendapat ini mengatakan raja-raja ini mereka ni tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka. Jadi sebab tu kalau mereka nampak rakyat ini ada kebahagiaan, mereka akan rampas kebahagiaan itu daripada mereka. Okey, terus ya muslimah masuk pada hadis Nabi yang ada pada buku kita di sini. Nabi SAW ada menyebutkan kepada kita tentang syurga dunia. Syurga dunia. Apakah syurga dunia itu? Di sini Nabi SAW sebutkan melalui sabda baginda, "Idza marartum biriyadil jannah." Okey. Jika sekiranya kalian melalui taman-taman syurga, nikmatilah. Maknanya duduk di taman syurga itu dan nikmatilah taman syurga tersebut. Kalau dalam kitab kita di sini, dia guna penterjemahan dengan kata maka makan dan minumlah sepuas kalian. Itu maksud jugalah kita menikmati. Sebab kalau kita makan dan kita minum sepuas-puasnya, maknanya kita menikmati. Okay? Apa yang kita makan dan kita minum itu tadi. Kalau dia tak puas, maknanya dia tak menikmatilah makanan itu kan.
Okey, so di sini, di kalangan para sahabat, mereka tanya kepada Nabi. Okey, mereka kata kepada Nabi, qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Mereka tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan riyadul jannah, taman-taman syurga itu?" Nabi SAW menerangkan kepada kita, Nabi kata apa? Hilakul dzikr, halaqah-halaqah zikir. Itu majlis-majlis zikir. Jadi majlis-majlis zikir ini ketika para ulama hadis mereka mensyarahkan maksudnya ialah ia majlis-majlis ilmu. Okey, majlis-majlis ilmu dilihat sebagai taman-taman syurga. Tempat kita mendalami ilmu agama. Ini adalah taman-taman syurga yang ramai orang melihat ia sebagai tempat yang membosankan. Okey, minta maaf ya. Ramai yang kata, "Alah, boringnya lah. Cuba buat live dekat FB ni kan, buat kuliah-kuliah agama. Berapa orang je lah yang ada. Kurang-kurang paling ramai pun kita boleh dapat selalunya 140, 150, 200 kan, 300. Tapi kalau kita tengok live orang yang buat jual baju kan, jual baju ke, buat itu, buat ini, yang live bukan-bukan ni kan, kadang-kadang sampai 1K, 2K kan, orang duduk kan, tengok kan. Berjam-jam daripada pukul 10 sampai pukul 12 sanggup duduk. Kita 1 jam je orang kata, "Alah boringnya Ustazah Sakinah ni berbual je, baca ayat Quran, baca hadis, lepas tu syarah lah pula." Boringnya lah, ngantuk tidur sudah lagi bagus. Macam tu. Tak ramai orang. Tetapi kita lupa, yang membosankan itu sebenarnya adalah disebut sebagai taman syurga di dunia ini oleh Nabi SAW. Ramai orang melepaskan peluang untuk berada di taman syurga. Sebab itu banyak kali saya ingatkan yang muslimah. Kita ini bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan dapat duduk dalam kuliah agama, dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu, bersyukur. Dia maknanya Allah berikan kepada kita dengan nikmat. Allah berikan kepada kita dengan nikmat. Tak semua orang Allah berikan dengan nikmat ini untuk berada di taman syurga. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Sebab itu, Nabi ingatkan kepada kita, menuntut ilmu ini, dia adalah jalan memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Kita ni dah memang duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan-jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan kemudahan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah lorongkan dia, Allah permudahkan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia dah menempatkan semasa dia di dunia, dia dah menempatkan diri dia di syurga dunia itu, iaitu majlis-majlis ilmu. Rajin belajar, jiwanya cinta kepada ilmu, kan? Tak bosan duduk dalam majlis ilmu. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya, ini nikmat yang Allah berikan. Tak semua orang Allah berikan nikmat itu. Jika kita ada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kerana tak semua orang akan rasa nikmat untuk duduk dalam majlis ilmu. Ramai orang lari daripada majlis ilmu. Jadi kalau kita ada, alhamdulillah, Allah berikan anugerah itu untuk berada dalam syurganya. Maksudnya syurganya ketika di dunia. Ada lagi satu syurga yang lain Nabi SAW sebutkan kepada kita, iaitu ketika kita mengunjungi raudhah. Ya, kalau mereka yang biasa melaksanakan ibadah umrah ataupun mungkin yang ada yang sudah melaksanakan ibadah haji kan, bila ziarah ke kota Madinah ataupun duduk di Madinah di Masjidin Nabawi, ada kesempatan untuk masuk ke raudhah. Di sini Nabi SAW sebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku terdapat satu taman dari taman-taman syurga. Okey, di raudhah itu. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di sini dalam sebuah ayat yang lain. Saya ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir untuk pagi ini pada ayat tersebut dalam kitab kita kan di situ. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita orang yang mana dia merebut keadaan-keadaan yang baik itu tadi.
bagi menghindari memiliki kehidupan yang sempit, dunia, alam barzakh dan akhirat. Kita nak elakkan kehidupan kita yang sempit ni ya muslimah di tiga-tiga tempat ini. Kita dah belajar tadi ya, bahawa kita perlu jadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dan beramal soleh dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa melampaui batas. Dan juga kita merebut peluang untuk berada di syurga dunia kita, iaitu majlis-majlis ilmu, bukan konsert, okey. Majlis-majlis ilmu dan berusaha untuk mengunjungi Raudhah di Masjidin Nabawi. Okey, tapi kalau tak dapat tak ada masalah. Okey, itu bukan satu perkara yang wajib pun. Jika ada kesempatannya, alhamdulillah, dapat juga keutamaannya di situ. Tapi di sini kalau tak dapat, kita ada syurga-syurga, taman-taman syurga yang lain yang Nabi SAW sebutkan, yang dia sebenarnya terbentang luas di hadapan mata kita ini. Bila-bila masa saja kita boleh duduk dan bila-bila masa saja kita boleh dapatkan taman syurga itu, iaitu majlis ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang ganjaran dan balasan dalam surah Al-Infitar ayat 13 hingga 14 di sini. Bagi menguatkan perbincangan kita daripada awal tadi ya. Baik, di sini Allah kata apa? Innal abrara lafi na'im. Jelas kepada kita. Okey? Daripada keseluruhan perbincangan itu tadi jelas kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, mereka akan benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka Allah Azza wa Jal. Kita bincangkan tadi, orang yang beriman, beramal soleh, Allah berikan kehidupannya yang baik. Dengan kata lain, kalau kita ni tak beriman ataupun kalau kita ni buat maksiat, kita tak bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan dengan seburuk-buruk kehidupan kepada kita. Atau dengan kata lain, mengikut kepada konteks ayat yang kita gunakan di sini, kehidupan yang sempit. Baik, kita lihat di dalam kitab kita di bawah itu ya, di selepas ayat surah Al-Infitar ayat 13 dan 14 ini, diterangkan kepada kita bahawa janganlah kamu merasa bahawa perkara tersebut khusus untuk hari kiamat saja. Bila kita baca ayat ini ya muslimah, jangan kita rasa bahawa kalau gitu orang yang buat berbakti ni maknanya beramal soleh, maksud berbakti ni ya. Beramal soleh ini dia cuma dapat kehidupan yang baik di akhirat lah, iaitu syurga yang penuh kenikmatan. Dan kalau orang yang mana dia buat jahat, dia buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, dia akan masuk neraka. Kedua-dua ni bila kita sekali baca, kita faham bahawa ini berlaku di akhirat. Tetapi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia ingatkan kepada kita, jangan kita bila baca ayat ini, kita rasa bahawa ini hanya untuk kehidupan kita di akhirat saja. Tetapi, dia ingatkan, orang-orang yang berbakti berada dalam kenikmatan pada tiga alam. Tiga alam ya. Tiga alam ni maksudnya ialah dunia, alam barzakh dan akhirat kita. Itu maksud tiga alam. Okay? Sementara orang yang derhaka juga berada dalam kesengsaraan. Pada tiga alam tersebut, dunia, alam barzah dan juga akhirat. Hilang suara Zazar ni. Dunia, alam barzah dan akhirat. Okay, so kita faham macam ni. Senang nak faham gini. Kalau kita buat baik, kita beramal soleh, kita jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita dengan kenikmatan kehidupan di dunia, alam barzah kita dan juga akhirat. Sebaliknya, kalau kita tak taat perintah Allah, kita buat maksiat, kita buat dosa, bahkan kita tak rasa untuk bertaubat kepada Allah, bahkan kita rasa inilah yang betul, inilah pegangan saya, inilah kebenarannya. Kita rasa begitu ya. Sedangkan itu adalah perkara maksiat, jika begitulah keadaan kita, Allah akan berikan kesengsaraan pada dunia, alam barzakh dan akhirat. Tiga alam ini, iaitu tiga keadaan itu. Jadi persoalannya sebagai penutup perbincangan kita pada pagi ini, adakah di dunia kelazatan dan kenikmatan yang melebihi kebaikan hati, kelapangan dada, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencintainya serta beramal sesuai dengan aturannya? Maksudnya,
adakah di sana kita dapati, ya Muslimah, kelazatan-kelazatan yang lain, kenikmatan-kenikmatan lain berbanding daripada kenikmatan kita ada hati yang tenang, hati yang lapang, lantaran kita menjadi seorang Muslimah yang beramal ibadah itu tadi. Okey? Yang beramal soleh itu tadi. Kalau kita rasa ada yang lain, dipersilakan untuk kita ambil. Sedangkan sepanjang perbincangan kita di sini, yang kita fahami ialah kenikmatan kehidupan kita, kelapangan hati kita, ketenteraman jiwa ini kita peroleh menerusi keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, amal soleh yang kita buat kerana Allah. 3 perkara itu. Menerusi 3 perkara ini, kita akan dapat ketenangan jiwa kita, kelapangan hati, ketenteraman yang ada dalam kehidupan kita, tidak kira sama ada ia kehidupan dunia, alam barzakh maupun akhirat kita. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita di sini. Apa tu Kak Aisyah kata? Betul tu Ustazah, yang membosankan itulah taman-taman syurga. Okey, itulah nikmat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Okey, yalah betul. Sebab tu jangan bosan ya belajar ni. Dia memang betul ada masa-masa, okay, saya masuk sikit lah ya. Ada masa-masa kita belajar kan, kita akan rasa boring kan. Macam dah tak seronok lagi lah ya belajar ni, macam dah tak ada, dia punya rasa tu dah tak ada kan. Itu benda biasa ya, saya juga merasai begitu. Kadang-kadang kita rasa malas nak mengajar, kita rasa malas ni, ya Allah. Padahal tu taman syurga ya. Kita malasnya. Masa saya belajar pun dulu macam tu juga kan. Boringnya, halah nak pergi kuliah malasnya, ya Allah. Rasa macam drag tau kaki. Jalan tu pelan-pelan ni daripada college jalan nak pergi fakulti tu, jalan pelan-pelan tau. Macam kura-kura. Allah, aku macam drag diri aku nak pergi kuliah, ya Allah. Macam tu rasanya begitu ya. Tak apa, sabar, okey sabar. Pergi juga, duduklah. Walaupun kadang-kadang rasa macam blank otak ni kan, ya Allah, rasa macam tak ada apa. Tengok je ustazah kat depan, tengok je ustaz. Cakaplah ustaz, tak faham pun. Cakaplah. Sebab jiwa kita tak ada kat situ. Tak apa. Duduk je. Okey, duduk je. Sekurang-kurangnya, dulu pensyarah saya selalu kata gini, kalaupun kita dalam keadaan yang begitu kan, sekurang-kurangnya kita dapat keberkatan dalam majlis itu. Mudah-mudahan. Okey, mudah-mudahan dapat keberkatannya, duduk dengan orang yang baik-baik. Sebab kita biasanya kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita duduk dengan orang yang baik-baik. Okey. Itu apa yang ada dalam hati dia ke, apa perbuatan dia di belakang kita antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah ya. Tak payah kita nak korek-korek. Dia ni ikhlas ke datang kuliah Ustazah Sakinah ni? Betul ke dia ni? Tak tahu yang macam faham dia ni duduk ya. Tak payah. Tak payah nak fikir. Dia ikhlas ke, dia macam faham ke, itu masalah dia. Yang penting sekarang kita duduk, kita dengar, kalaupun kita rasa macam kita boring, kita bosan ke apa kan, tak apa, duduk je. Duduk je. Mudah-mudahan dapat keberkatan berada di taman syurga itu. Ya, mudah-mudahan. Okey, itu sahaja Muslimah. Terima kasih di atas perhatiannya. Saya penat ni. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Okey. Terima kasih seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di minggu hadapan. Minggu hadapan tak ada apa-apa ya. Hari ni cuti sekolah tapi alhamdulillah masih lagi bersiaran. Dan Allah berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita terus-terusan menuntut ilmu Allah. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.